السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita meneruskan pengajian kitab yang tertangguh akibat cuti PJP kurang lebih 4 bulan. Jadi insya-Allah malam ini kita menyambung kembali kuliah dengan menggunakan kitab Matla'ul Badrain, iaitu pada muka surat yang ke-71. Kita masih lagi dalam Kitabul Hajj wal Umrah, dalam membicarakan haji dan umrah. Dan kita berhenti dulu iaitu pada faslun fil mabiti bi Muzdalifah. Fasal pada menyatakan mabit di Muzdalifah. Ya, muka surat 71 tu duduk di tengah. Tengah-tengah muka surat tu 71. Faslun fil mabiti bi Muzdalifah. Baik, kita sambung. Dia kuliah PKP ni sampai Isyak kot nah. Maksudnya dekat anak azan tu kita berhenti lah nah. Kat masa waktu ya. Masa waktu berhenti. Baik, insya-Allah. Baik. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Faslun fil mabiti bi Muzdalifati. Ini suatu fasal pada menyatakan mabit di Muzdalifah. Mabit ni apa tu, duduklah, tinggal. Maka wajib mabit di Muzdalifah, hadir padanya satu lahzah. Ini adalah wajib haji yang kita bicara dulu, berkaitan dengan perkara wajib haji, iaitulah niat ihram di miqat yang telah kita bacakan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua yang kita nak baca ni iaitulah mabit di Muzdalifah. Maka hukum dia wajib. Sekadar lahzah, satu ketika. Daripada satu ketika maksudnya sempat duduklah seketika. Masa dia daripada nisfu yang kedua pada malam hari raya Nahar, atau lalu ia padanya. Lalu pun dia jadilah. Mana lalu di Muzdalifah tu kira dah lah. Kira apa, mabit dah. Cuma mabit ni duduklah. Duduk di situ. Malam nisfu yang kedua pada malam hari raya Nahar. Dan jika tiada diketahui akan dia sekalipun, maka wajib dam atas orang yang tiada ada padanya nisfu yang kedua. Atau bermalam padanya tetapi keluar ia daripadanya dahulu daripada nisfu yang kedua, dan tiada kembali ia kepadanya
Bahkan jika meninggalkan akan mabit kerana uzur, seperti takut ia daripada seteru, takut daripada musuh, atau sampai kepada Arafah malam hari raya Nahar dan masyhur dengan wukuf, atau turun ia daripada Arafah ke Mekah kerana tawaf rukun, maka luput mabit di Muzdalifah, tiada dam atasnya jika tiada dapat mabit. Baik, bila ada keuzuran maka tiada wajib dam. Ya, umpamanya takut terluput wukuf. Ya, takut terlepas wukuf tadi ni, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Arafah lah. Dia tak sempat nak pergi ke Muzdalifah. Demikian juga tak sempat mabit di Muzdalifah kerana nak bergerak ke Makkah untuk menunaikan tawaf. Jadi kerana masa tadi ni menyebabkan masyghul. Masyghul ni sibuk. Duk kalut kerana masa tadi ni tak dan, maka yang ni disebut sebagai uzur. Jadi bila dia tiada dapat mabit di Muzdalifah, maka tiada dam atasnya. Kalau orang yang ada masa tadi ni tidak masyhur dengan masa-masa tadi, kalau dia tinggal mabit di Muzdalifah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kena dam. Dan duk mabit di Muzdalifah tadi ni sunat mengambil 7 biji anak batu kerana melontar di Jamrah Aqabah hari Nahar. Hari raya tu 10 Zulhijjah tu, Allahumma salli ala Muhammad, lontar di Jamrah. Tadi malam raya, ya. Dia selepas mabit di Muzdalifah ni, selepas daripada wukuf di Arafah. Ya. Makna selepas tu, kalau sekiranya yang kita sebut tadi, masa dia nisfu yang kedua pada malam raya. Makna masih lagi masa tu Allahumma salli ala Muhammad, masih ada masa sedikit masa pada Arafah tu wukuf. Ya, kalau kita bicarakan masa wukuf bermula gelincir matahari pada 9 Zulhijjah, masuk waktu zuhur, sehingga sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi nisfu yang kedua tu, iaitu selepas daripada nisfu yang kedua tu, maknanya tinggal sikit lagi lah waktu tu yang dibicarakan tadi tu, sedikit saja lagi masa ada untuk wukuf. Jadi orang ni tak pergi wukuf lagi, kan? Dia dah sempat lagi nak pergi wukuf, maka Allahumma salli ala Muhammad, dia kena pergi wukuf dululah, pasal wukuf tu rukun. Jadi kerana dia tak sempat, dia kalut tadi masa tinggal sedikit untuk wukuf, maka dia sempat pergi wukuf, tak sempat mabit ni Muzdalifah, maka hak sebut ni orang ni tiada kena dam. Kalau orang yang awal lagi dia bergerak ke Muzdalifah, di Arafah, ya, biasanya memang bergerak awal lagi lah, keluar pergi ke Arafah tu, kan? Kerana mula gelincir matahari pada 9 Zulhijjah. Ya, kalau kita tempat kita ni 9 Zulhijjah tu hari Khamis nanti ni. Hari Khamis nanti masuk zuhur tu, tu masa wukuf. Kan? Masa malam ni, malam tu lah, malam 9, Allahumma salli ala Muhammad, 9 malam 10. Malam raya tu. Malam raya. Jadi masa dia berbetulan, ada sedikit yang berbetulan, yang sekira mana ada keuzuran yang kata kelewatan dan sebagainya tadi, maka dimaafkan. Baik, kalau tak ada kelewatan saja-saja dak pergi mabit di Muzdalifah, maka yang tu kena dam. Kemudian masa tu kutip 7 biji anak batu, kerana esoknya 10 Zulhijjah nak melontar di Jamrah Aqabah. Ya, melontar di Jamrah Aqabah awal ni adalah juga merupakan wajib haji. Kemudian datang pula melontar ke 3 jamrah. Tu wajib haji yang seterusnya. Ya, pada 11, 12 dan 13 pada hari-hari tasyrik. Dan batu melontar beberapa hari tasyrik. 7 biji anak batu untuk Allahumma salli ala Muhammad, Jamrah Aqabah. Kemudian juga kutip siap-siap batu tu Allahumma salli ala Muhammad untuk pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Setiap hari tu ketiga-tiga jamrah.
Jadi satu jamrah 7 biji. 3 jamrah 7 dah 3 21 biji. Jadi 11 21 biji, 12 21 biji, 13 Zulhijjah 20 21 biji. Jadi terjumlah hasil daripada ketiga-tiga jamrah untuk 3 hari tasyrik 63 biji anak batu. Tambah dengan jamrah Aqabah awal tadi 7 biji. Jadi terjumlah 70 biji anak batu. Kena kutip 70 biji anak batu. Untuk melontar ke semua ni, semua lontaran-lontaran di jamrah. Cuma jamrah Aqabah awal tu 7 biji tu awal lah, asing dah daripada hak mula, daripada hak kedua. Yang kedua Allahumma salli ala Muhammad baru datang sebelah ketiga-tiga. 12 pun 33, 13 pun 33. Jadi hasil belaka tu jadi 70 biji anak batu. Jadi 70 kalilah kita lontar anak batu. Niat nak lontar apa nak rejam apa syaitan kan. Baik. Kemudian afdal diambilkan dia pada wadi mahsyar atau di Mina. Mana afdal sunnah ambil batu tu di wadi wadi mahsyar atau di Mina. Dan makruh diambil batu pelontar daripada tanah halal atau daripada tempat najis. Dan sunat didahulukan segala perempuan. Sunat ni, sunat maksud didahulukan segala perempuan dan orang yang dhaif seperti orang tua-tua dan kanak-kanak turun ke Mina. Kemudian daripada nisfu yang kedua tadi. Jadi sunat dulu wanita. Kemudian orang yang lemah, dhaif, lemah, orang tua, yang ada keuzuran dah. Ya, orang tua ni umur 60 70 ni lemah lah. Jadi orang yang dewasa yang muda ni, muda belia, dia kena utamakan hak tu dulu. Clear yang tu dulu. Kerana tak mau bersesak-sesak. Kemudian daripada itu, supaya melontar mereka itu dahulu daripada bersesak-sesak orang banyak. Jadi hari ni tak ada lah apa kita sebut tidak bersesak-sesak lah tahun ni. Kerana COVID-19. Malaysia pun tidak hantar jemaah haji. Bukan bila kata Malaysia ada hantar jemaah haji, tahun ni tak ada haji dah. Haji tu ada. Haji tetap berjalan, cuma apa kita sebut jumlah yang sedikit. Kerana nak mengelak kesesakan. Samalah mari mayar masjid. Tapi kalau Korea kecil boleh jadi semua dapat marilah. Boleh jadi ni masjid Ar-Quda ni semua dapat kan. Pasal Korea apa tak besar. Kalau Korea besar ramai sampai 1000 orang, tak boleh. Pasal penjarakan semita-semita. Kerana nak jarak tu, kerana nak memutuskan rantaian COVID-19. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahun ni Malaysia tak ada lah jemaah haji, tak ada rezeki. Tahun depan pula lah kan. Kerana pandemik COVID-19, kesan daripada pandemik COVID-19. Walaupun kita Malaysia ni dalam kategori negara yang ke arah pemulihan, walaupun di sana masih banyak lagi negara yang bergelut nak lawan dengan COVID-19. Ada yang ratus, tiap-tiap hari ratus positif, bukan setakat ratus, ribu positif. Kerana apa? Dia pada sisi disiplin manusia, masyarakat. Kita alhamdulillah disiplin masyarakat kita tinggi dah. Ya, dari sudut SOP tu. Cuma bila PKPP ni kita berasa dah sedikit dah tinggal apa kita sebut yang aktif. Jadi kita pun longgar juga. Face mask apa semua dah pakai mana dah. Tu. Jadi dah keluar daripada MKN 1 Ogos wajib pakai face mask di tempat awam, tempat ramai. Sesak-sesak masjid pun dah pakai agak. Pasal ramai. Ada. Jarak semeter-semeter tu pun kira ramai nak pakai. Tu. Jadi tak apalah ya. Segala kita sebutkan hukuman denda
yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan, nak mendidik. Tidak menjadi kesalahan. Jangan pula kita kata, ni hukum dunia ya, undang-undang dunia, tak pakai undang-undang. Tak. Undang-undang dunia ni pun juga adalah untuk maslahah, ya. Maslahah manusia, kebaikan manusia. Jadi tak boleh traffic light umpamanya, mana ada dalam Quran, mana ada di Nabi sebut. Tapi kita kena akulah undang-undang itu adalah untuk kebaikan. Kalau kita main langgar, semua orang pakai langgar, merah pun ia jalan, hak ni merah jalan, hak ni merah jalan, pasti akan berlaku kemalangan. Banyak duk berlaga sedia. Pasal masing-masing tak mau ikut undang-undang, peraturan jalan raya. Demikianlah pada perkara-perkara yang lain, umpamanya SOP COVID-19. Jadi demikian. Jadi hak ni kita sebut tidak berlakulah bersesak-sesaklah tahun ni di manasik haji ni. Ibadah haji, nak buat ibadah haji tak bersesak, mudah sungguh. Orang yang dapat melaksanakan haji tahun ni. Tapi kita Malaysia tak ada lah. Kan? Ya. Ada 3 orang. Wakil. Wakil, untung dia tak ada sesak-sesak. Pasal dia dah dia nak kontrol dia punya jumlah, kan. Jumlah tu dia tak boleh ramai-ramai. Bila bersesak-sesak maka tu mudah merebaknya penyakit ni. Baik. Kemudian tadi diutamakan adalah dahulu wanita, kerana wanita dalam kalangan yang lemah. Kemudian dalam kalangan lelaki yang lemah, yang berumur, ya, seperti orang tua-tua. Kemudian juga kanak-kanak pun lemah juga. Kalau bersesak-sesak beripik-ripik, tu. Kalau budak-budak pijak, kan, kecil lagi. Baik. Dan sunat bagi lelaki bermalam padanya hingga sembahyang subuh pada awal waktu. Sunat malam mabit di Muzdalifah tu tidur situ, kemudian solat subuh pada awal waktu di Muzdalifah. Kemudian maka turun mereka itu ke Mina. Barulah selepas daripada subuh itu dia turun ke Mina. Maka apabila sampai mereka itu kepada Masy'arul Haram atau Masy'aril Haram, naik mereka itu pada kaki bukit yang akhir Muzdalifah, yang dinamakan Qara, dan kata Syekh Ibnu Hajar, iaitu masjid yang ada menara atasnya sekarang ini. Maka berhadap mereka itu akan kiblat dengan memperbanyakkan istighfar dan takbir dan doa hingga terang hari, hingga cerah, hingga waktu syuruk dan waktu duha lah. Kemudian berjalan ke Mina dahulu daripada naik matahari. Maka apabila sampai kepada Wadi Mahsar, maka adalah bersegera berjalan padanya adalah ia kadar satu pelontar batu. Maka masuk mereka itu akan Mina. Kemudian daripada naik matahari, maka didahulukan melontar Jamrah Aqabah dengan 7 batu, serta mengucap takbir pada tiap-tiap kali lontarannya, iaitu Bismillahi Allahu Akbar. Setiap kali lontar Bismillahi Allahu Akbar, lepas putih, Bismillahi Allahu Akbar, putih. Itulah sampai 7 biji anak batu di Jamrah Aqabah. Mula-mula pada 10 Zulhijjah pada Yaumun Nahar, pada hari raya tersebut. Itu di sanalah. Kalau kita di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa tu sembahyang raya dan khutbah raya lah. Tu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembelih binatang korban. Mula selepas daripada khutbah raya tu, sekira-kira selesai daripada 2 khutbah raya tu, maka bolehlah nak sembelih binatang korban. Sekira-kira selesai khutbah tu, kata pukul 9, maka pukul 9 boleh dah sembelih binatang korban. Cuma masalah hari ni, untuk tahun ni, hari raya jatuh pada hari Jumaat, masyarakat pula, masyhur pula kita dengan solat fardu Jumaat pula tengah hari, kan. Jadi kalau di sini ada binatang sembelihan hari Sabtu, hari Sabtu selesai lah, kan. Tak apalah hari Sabtu pasal tak terkait dengan sembahyang solat Jumaat.
dia apa 8 tu. Cuma hari raya tu tak tahu nak buat apa. Hari raya pertama tu lepas mayang tu biasa. Lepas mayang apa ketua tu kita saling baju nak pergi ya. Tapi dah ada masalah. Pasal nak ambil mudah tu. Sikit lagi jadi kalu. Berapa ekor? Sekor. Baik. Kemudian tadi kita balik kepada yang tadi, bismillahi Allahu akbar 7 biji anak batu. Setiap kali lontar tu Allahumma shalli ala Muhammad, bismillahi Allahu akbar. Baik, kemudian jika hendak korban, jika mudah ia korban atau hadiah atau dam tamattu, kerana afdal disembelihkan dan tamattu pada hari nahar. Dam bagi haji tamattu tu sembelih pada hari nahar tu. Haji yang melaksanakan haji tamattu ya, kebanyakan juga melaksanakan haji tamattu. Kerana haji ifrad tu ya itu susah sikit, jadi rata-rata haji tamattu. Jadi haji tamattu tu afdal sembelih binatang yang kena dam tu ya, sekok kambing, iaitu pada hari raya tu, hari nahar, hari 10 Zulhijjah. Kemudian ia bercukur dan memakai pakaiannya, maka hasillah dengan melontar, dan bercukur itu tahallul awal, dan masuklah waktu melontar dan bercukur dan mabit di Muzdalifah dan tawaf dan sa'i dengan masuk setengah malam hari raya nahar. Kemudian ia turun ke Mekah supaya tawaf ifadah, iaitu tawaf rukun dan sa'i. Kemudian daripadanya jika belum lagi sa'i, kemudian daripada tawaf qudum, maka hasillah dengan dia tahallul yang kedua. Maka adalah bagi haji itu 2 tahallul, iaitu pertama tahallul awal dan yang kedua tahallul tsani. Maka hasil tahallul awal dengan dikerjakan 2 daripada 3 perkara. Hasil tahallul awal ya, mana keluar daripada ihram hak mula, iaitu melontar di Jamrah Aqabah dan tawaf ifadah serta sa'i dan cukur. Itu 2 daripada yang 3 tu. Manakala diperbuat yang ketiganya hasil pula tahallul yang keduanya, maka halallah baginya dengan tahallul awal barang yang haram dalam ihram, seperti menutup kepala dan memakai yang meliputi, dan bau-bauan dan perburuan dan barang sebagainya, melainkan barang yang bergantung dengan perempuan. Dan dengan tahallul yang kedua halal baginya segala yang haram di dalam ihram. Tetapi wajib atasnya mendatangkan dengan barang yang tinggal daripada pekerjaan hajinya, seperti melontar jamrah yang 3 dan bermalam di Mina 3 malam hari tasyrik, serta keadaannya sedahlah keluar ia daripada ihramnya. Dan bagi umrah 1 tahallul jua. Umrah 1 tahallul. Dia tidak kepada 2 tahallul umrah. Haji saja kepada 2 tahallul. Bila tahallul awal, maka hak yang haram boleh ya. Pakai tutup kepala, pakai kopiah ke, pakai pakaian berjahit ke, pakai wangi-wangi yang bau-bauan. Cuma tak boleh yang berkait dengan wanita. Apa yang kita sebut sebagai istimta', bersedak-sedak, atau melakukan hubungan suami isteri ya, bersetubuh. Yang tu tak boleh. Selepas daripada tahallul tsani, tahallul yang kedua, barulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah bolehlah. Barulah halal semua yang haram masa ihram. Baik. Itu dia punya perjalanan dia, mabit di Muzdalifah. Baik, kita terus sikit lagi, iaitu mabit di Allahumma salli ala Muhammad di Mina pula. Tadi mabit di Muzdalifah. Baik. Kemudian hak dari sudut nak mabit tadi, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina tu dia ada perkara dipanggil nafa awal dan nafa tsani. Yang tadi tahallul awal dan juga tahallul tsani. Faslun fil mabiti bi Mina. Layali ayyamit tasyrik ats-tsalatsa wa ramad Jumar. Ini suatu fasal pada menyatakan mabit di Mina pada 3 malam tasyrik yang 3 dan melontar segala jamrah. Maka kita masuk kepada
wajib haji yang seterusnya iaitu bermalam di Mina. Mabit di Mina ni bermalam di Mina. Iaitu 3 malam lah. Malam 11, 12 dan 13. Malam tu kita bermalam malam 11. Esoknya 11 tu melontar 3. Kemudian malam 12 tu kita malam. Esoknya 12 lontar 3 jamrah. Demikianlah malam 13, esoknya lontar 3 jamrah. Maka hasillah melontar ke 3 jamrah, iaitu wajib haji yang seterusnya. Ada 6 wajib haji. Baik. Bermalam di Mina atau mabit di Mina. Bermula wajib atas orang haji bermalam pada Mina segala malam tasyrik pada kebanyakan malamnya, iaitu lebih sedikit daripada setengah malam, melainkan tukang unta dan orang memberi minum orang haji di Mekah di gugur mabit ini. Orang ada gugur lah, beri minum kepada orang haji di Mekah. Ni kelonggaran dia tak apalah, tidak mabit ataupun tidak bermalam di Mina. Orang lain kena bermalam di Mina. Yang ni gugur mabit. Dan mabit di Muzdalifah daripada mereka itu, maka wajib mabit di Mina. Orang yang mabit di Muzdalifah, maka wajib jugalah mabit di Mina. Ini wajib haji tersebut di Mina dan Muzdalifah atas qaul yang muktamadnya. Dan telah mensahih oleh Syekh Rafi'i akan sunat mabit di Mina. Menghendaki kalam Imam Rafi'i akan sunat mabit di Muzdalifah, dan dibilang oleh Syekh Abi Syuja akan mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina daripada sunat haji dua. Cuma ada pandangan qaul yang katakan bahawa mabit di Mina ni, Allahumma salli ala Muhammad, sunat. Juga mabit di Muzdalifah sunat. Cuma di awal yang kita sebut tadi ni muktamad. Muktamad bagi pandangan mazhab kita Syafi'i, iaitu wajib haji. Bila kata meninggalkan dia, maka kena bayar dam. Itu wajib haji. Bila meninggalkan perkara wajib haji, ada dam, ada denda kepada dia. Maka disebut tadi qaul yang muktamad adalah wajib. Dua-dua tu wajib. Mabit di Muzdalifah, juga mabit di Mina. Ya. Mabit ni bermalam 2 tempat ya. Satu Muzdalifah, yang kedua Mina. Yang wukuf di Arafah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian malamnya tu, malam 9, malam 10 tu, Allahumma salli ala Muhammad, mabit di Muzdalifah. Duduk di Muzdalifah, ataupun bahasa dia panggil bermalam lah. Kalau kata tidur di situlah. Tidur di Muzdalifah semalam, kemudian di Mina 3 malam. Malam raya di Muzdalifah, malam-malam tasyrik di Mina. Itu bagi muktamadnya, bagi menurut mazhab kita Syafi'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib. Ada tinggal. Bila tinggal kena bayar dam. Haji sah, tinggal tu haji sah. Cuma ada dam yang kena. Kerana meninggalkan perkara yang wajib. Baik. Kemudian datang pula melontar. Dan wajib pula atas orang yang haji melontar segala jamrah yang 3. Ni mari wajib yang seterusnya. Wajib yang seterusnya iaitu melontar ke 3 jamrah. Melontar ke 3 jamrah ni bagi setiap hari-hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Makna 11 3 jamrah, 12 3 jamrah, 13 pun 3 jamrah. Itu disebut. Baik. Dan wajib pula atas orang yang haji melontar segala jamrah yang 3 pada tiap-tiap hari tasyrik masuk waktunya, apabila masuk waktu atas qaul yang muktamad, dan pada qaul qadim masuk waktunya dengan fajar tiap-tiap hari. Dan tersebut dalam syarah Manasikul Khatib telah mengharu Imam Al-Haramain dan Imam Ar-Rafi'i akan melontar beberapa hari tasyrik dahulu daripada gelincir matahari, dan dimuktamadkan dia oleh Tanawi, maka iaitu qaul dhaif. Maka disebutkan mula
Masa melontar tu adalah terbit fajar. Terbit fajar pada setiap hari-hari tasyrik. Sebelah terbit fajar masuk waktu subuh. Mana kalau kata dia nak melontar selepas subuh, tak apa. Boleh lah, mana masa dia dah masuk dah masa dia. Sebab itu disebut masuk waktunya apabila masuk waktu bagi kaum yang muktamad, disebutkan selepas terbit fajar bagi hari-hari tasyrik. Tu. Cuma ada pandangan yang lain yang disebut qaul dhaif, qaul yang lemah, pandangan yang lemah, iaitu sebelum masuk waktunya sebelum Allahumma salli Muhammad gelincir matahari. Dahulu daripada gelincir matahari. Makna sebelum masuk waktu zuhur. Baik. Jadi itu waktulah masa melontar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun melontar jamrah. Adapun melontar jamrah Aqabah hari nahar, masuk waktunya dengan masuk setengah malamnya, seperti telah terdahulu sebutnya, dan berkekalan waktu melontar sekaliannya tunai hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Jadi masa melontar, berakhirnya masa dia adalah dengan berakhirnya hari tasyrik. Berakhirnya hari tasyrik itu masuk waktu maghrib. 13 kan, 13 Zulhijjah, maghrib dia tu masuk dah 14. Dia waktu qamari ni, hak bulan ni berubah hari dia, berubah tarikhnya adalah dengan masuk maghrib. Tu. Jadi ini kita dah masuk maghrib malam ke 5. 4 ke 5. 5 dah. 5 Zulhijjah. Pasal kita hari ni 4 masuk maghrib saat tadi ni 5 dah Zulhijjah. Demikianlah nanti hari Khamis nanti masuk maghrib, malam raya dah 10 Zulhijjah dah. Yang kata 13 Zulhijjah tu habis masa dia, iaitu pada berakhirnya asar sebelum maghrib pada hari 13, hari raya Jumaat. Sabtu 11, Ahad 12. Isnin tak? Ahad, Isnin tak? Isnin 13. Jadi Isnin tu masih lagi ada masa nak melih korban, sehingga sebelum masuk waktu maghrib hari tu, hari Isnin. Kerana kan masa sembelihan korban sekira-kira selepas selesai 2 khutbah. Masa mula situ. Kalau kata aku 9.30, dia mula 9.30. Sampailah sebelum maghrib pada 14 Zulhijjah. Berakhir 13 lah. Sebelum berakhir asar pada 13 Zulhijjah tu, melih lah masa mana. Kalau hari Sabtu, hari raya kedua, mana hari tasyrik yang pertama, tak ada jadi masalah boleh. Kalau kata nak lewat sikit lagi, hari Isnin, apa boleh juga pagi. Masih lagi dalam masa dia. Janganlah nak lewat sungguh. Tak apa, kita tahun ni bagi hari lah kali. Lepas asar, sikit lagi nak berubah lembu. Lembu tu tak mau baring, tak boleh berubah-ubah sampai dekat maghrib. Tu naya. Main lepas asar ni kita kat pukul 5 asar 4.50 gitu kan. Bayang asar lebih kurang 5.30 barulah proses tukar kain kat pukul 6. Itu lembu tu dah lah sadar. Kita nak berubah dah, payah. Sampai pukul 7 ni, lembu ni tak ubah lagi ni. 7 suku dah ubah lagi, kat maghrib tak ubah. Kat maghrib baru boleh ubah. Nak sembelih ni masuk waktu dah habis. Sembelih jadi binatang sembelihan biasa. Tak jadi korban. Tu jangan pula ditakhir pula, bahaya gitu. Kan? Ada kill lembu lari. Lari nak ligang satu hak. Terlucuk daripada tali, lari pas mana? Hilang. Tahun tu tak boleh korban, lembu tu hilang lari. Nak cari dulu. Tu. Macam-macam kan. Isu ni macam-macam lah korban. Ada binatang, ada lembu tu lepas sembelih, bangun balik. Berdiri balik. Pasal apa lembu ni berdiri balik? Padahal dah sembelih dah.
Rupanya ada satu yang tak betul-betul putus lagi. Dia kuat lagi. Putus waktu barulah dia apa rebah lah. Jadi apa itulah kita sebutkan macam-macam lah masa korban ni. Jadi kita sentiasa berharap dan berdoa agar dipermudahkan urusan sembelihan korban tu, pasal dia melibatkan ibadah. Dan bila sembelih dapat kita sembelih dengan sebaiknya. Kemudian bila agih pun kita agih kepada yang sepatutnya lah. Makna yang kata wajib ada agihan mentah kepada fakir miskin, hatta mari sedikit pun sekilo umpamanya cukup memadai lah, ada. Jangan pula tak ada langsung. Pasal ada bahagian untuk yang fakir miskin. Baik. Itu pada masa tadi kan, kita sebut masa. Maka berakhirnya masa melontar ni juga samalah tadi, berakhirnya masa sembelihan binatang korban. Binatang sembelihan biasa melehlah masa mana pun tak ada jadi masalah. Tu. Cuma korban pasal masa dia. Baik itu mari tanya, kalau mari soalan tanya, mana lebih utama? Masa raya ni, korban ni, hari raya dan hari tasyrik ni, mana lebih utama? Nak korban ke nak kekah? Kita ada anak yang baru lahir, dak buat kekah lagi. Kalau mari tanya mana yang lebih utama, keutamaan aula dia mana? Jadi aula dia pastinya pada masa tu. Masa tu adalah korban. Maksudnya kita kata dalam erti kata dia hanya satu topuk yang boleh masuk. Masa tu satu topuk ya. Mana lebih aula? Maka aulanya di situ kerana masa ibadah korban. Ya, 4 hari itu saja. Maka utamanya di situ adalah Allahumma salli Muhammad korban. Melainkan orang yang miskin lah. Yang miskin makna dia tidak tahu, dia tak boleh nak buat korban. Maka orang tu lagu mana pun masih lagi pada dia adalah kekah lah. Ni orang yang okey. Masa tu dia ada boleh buat stopuk, boleh jadi 2-3 bulan boleh buat pula. Boleh jadi dia himpun pula duit gaji dia 2 bulan ke 3 bulan, lepas tu boleh pula nak buat. Jadi orang ni afdal dia, utama dia, aula dia korban. Pasal korban tu 4 hari tu. Kalau dia ambil kekah masa tu 3-4 bulan dapat kumpul pula stopuk. Tu bawah tu sini apa atas ambil stopuk 700. 650. Okey. 650 duduk 2 bulan dapat pula kumpul 650. Boleh buat korban? Tak boleh dah. Baik itu kita sebut tadi, bila mari pertanyaan masa haji tu mana lebih utama? Korban pasal masa tu. Kekah ni boleh lagi lah ke depan sehingga bayi tu belum balik. Panjang lagi lah. Kalau bayi tu baru berumur sebulan, panjang lagi masa dia boleh nak cari masalah yang boleh lagi nak impung untuk dapat setumpuk tu ataupun dapat seekor kambing. Cuma setumpuk pada masa lain payah sikit lah nak impung. Nak impung kekah tu payah sikit. Biasa kalau masa lain orang kekah dengan kambing lah. Seekor kambing. Kalau lelaki 2 ekor kambing, ibas atau sebagainya. Baik. Jadi itu masa bagi melontar sehingga berakhirnya Allahumma salli hari tasyrik dengan jatuh matahari akhir hari tasyrik. Maka orang yang luput melontar 1 hari daripada hari nahar atau hari tasyrik mendatang dengan dia pada yang tinggalnya malam atau siang tunai sekaliannya, tetapi ia dahulukan melontar hari yang luput itu atas hari yang hadirnya. Baik, ini maka disebutkan kalau sekiranya ada hari yang dia tertinggal, maka dia boleh datang. Kita beri contoh hari 11 Zulhijjah ia tak mari melontar. Jadi ia melontar 12. Maka ia boleh nak kita sebutkan qada lah, bahasa kita sebut kati balik. Cuma disebutkan mana dulu yang perlu kena buat. Maka didahulukan melontar hari yang luput. Mana ia kena lontar dulu hari yang luput, yang hari sebelah tu. Kemudian baru mari hari yang ke-12, yang hari yang nak lontar hari itu. Dan tiada sah melontar kemudian daripada ayyamul tasyrik, selepas daripada hari-hari tasyrik. Maka tiada sah melontar tu bila mana selepas hari tasyrik, hari 14.
apa hari tasyrik ni tak pergi lontar. Mari hari 14 nak pergi lontar, tidak sah. Jadi tak payah pergi lontar kerana tidak sah. Orang pun pelik. Pasal hari tu orang tak melontar dah, dia tiba-tiba pergi. Dia kata aku nak qada ni lontar, tak ada. Dia seorang dia, pasal orang tak melontar. Kira kena halau kan. Anak melontar apa tak ada dah, habis waktu luput dah. Tak sah dah. Maka lazim, bahkan lazim atasnya satu dam. Jika luput melontar 3 batu atau luput melontar segala hari tasyrik pada 2 batu, 2 cupok dan 1 batu secupok. Dan berkekalanlah waktu cukur dan tawaf ifadah tiada luput keduanya selama lama umurnya. Baik. Jadi disebutkan dam dia cupok apa beri makan orang fakir miskin. Kalau 1 batu disebutkan di sini pada 2 batu 2 cupok dan 1 batu secupok. Jadi kalau 1 batu tinggal secupok, kalau 7 batu tinggal 7 cupok. Kalau sehari tinggal Allahumma salli ala Muhammad 3 hari tasyrik tu kan 7 7 7 21 maka 21 cupok. Gitu. Itu dam dia. Baik. Kemudian mari pula syarat melontar tu. Kita baca pada sikit ni syarat melontar ni. Bermula syarat bagi melontar segala jamrah itu bahawa ada ia dengan masuk waktu seperti yang tersebut dan bahawa ada ia dengan tangan jika kuasa. Makna mula syarat melontar itu masuk waktu sama dengan sembahyang. Jadi tak masuk waktu tak sah melontar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga sembahyang. Lah ni mari-mari sembahyang isyak. Masuk-masuk masjid sembahyang isyak tak sah. Melainkan orang yang jamak. Tak apa. Pasal dia jamak takdim buat mari awal. Kalau dia bukan jamak maka tak sah. Pasal waktu tak masuk lagi. Melontar pun samalah, masuk waktu. Seperti yang disebut sebelum ni, iaitu terbit fajar. Dan bahawa ada ia dengan tangan jika kuasa, dengan tangan. Kalau mana kuasa tanganlah. Dan dengan batu bagi tangan dan dengan batu. Mana satu dengan tangan pakai guna batu lah, batu putih. Bagi memadai dengan segala baginya seperti batu yakut dan akik dan batu awis dan batu perak dan batu besi. Dahulu daripada dikeluarkan dia dan batu kapur didahulu daripada dibakarkan dia. Tiada luk-luk dan asmat dan kapur. Baik. Maka nak sebut di sini ni jenis-jenis batu lah. Ya. Yang jenis batu lah. Kalau kata bukan jenis batu tu tak boleh. Dan bahawa dinamakan dia melontar maka tiada memadai dihantarkan dia. Hantar macam mana? Hantar. Lontar ni makna lepar lah. Rejam. Rejam. Lepar. Kalau hantar ni kut boleh jadi yang kata masuk hantar ni letak gitu. Kan batu kita bukan ni, bukan batu lah. Kalau ni batu kita bukan batu, kita letak. Tu masuk hantar. Ya. Macam kita pergi hantar lah, kita pergi hantar kan bagi elok-elok kat orang. Gitu. Jadi maksud dia tidak memadai dengan dihantar, dia kena melontar. Kerana kita nak rejam ni, nak lepar batu ni. Niat nak rejam syaitan. Baik. Jadi disebutkan dinamakan dia melontar, maka tiada memadai dihantarkan dia. Dan bahawa ditertibkan segala jamrah, iaitu dimulakan dengan jamrah yang mengiringi Masjid Khaif. Kemudian maka jamrah al-wusta. Kemudian maka jamrah Aqabah. Jadi dia punya tertib tadi tu jamratul ula, jamratul wusta, kemudian baru jamratul Aqabah. Yang hak first mula-mula tu jamratul Aqabah lah, pasal memang dia wajib haji tu hak mula pada hari nahar, hari 10. Ni hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena ikut susunan. Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Jangan pula aku nak kena pergi aqabah dulu pasal aqabah ni lebih berat ni. Lebih besar pasal dia ada hak asing dia ni, tak ikut susunan tu. Tertib tu kata ikut tertib. Maka tinggal sebiji batu daripada satu jamrah, tiada sah melontar jamrah yang kemudiannya. Kalau tak cukup biji batu,
Tak sah melontar untuk jamrah yang selepasnya. Jamratul ula lepas-lepas 6 biji. Tak cukup biji batu. Kan? Kutip pula pergi tunggu ke jamratul wusta, maka hak wusta ni tak lulus. Maka tidak sah, dia kena selesai 7 pada jamratul ula baru boleh pergi jamratul wusta. 7 jamratul wusta baru boleh pergi jamratul aqabah. Demikian gitu. Hendaklah dijadikan dia daripada jamrah yang pertamanya. Maka disempurnakan dia kemudian, maka dikembalikan melontar 2 jamrah yang akhir keduanya dengan tertib. Dan bahawa ada ia 7 kali lontar pada tiap-tiap jamrah dengan yakin. Jikalau dengan sebiji batu sekalipun, maka jika dilontar dengan 7 batu dengan sekali lontar, atau 2 biji batu, salah satunya pada tangan kanan dan satunya pada kirinya, dan lontar keduanya sekali lontar dibilangkan satu jua. Makna ia kena lontar sebiji. Kalau ambil, sebenarnya disebut yakin. Kalau yakin sekali lontar tu, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun sebiji dikiralah sebiji. Kalau 7 biji sekali lontar, maka dikira sekali jua. 7 biji dah. 7 biji sekali genggam piok sekali, maka dikira sekali lontar. Ia kena sebiji. Tapi pelik juga pasal apa nak sekali buang banyak-banyak gitu. Bukan makan masa lama pun. 1, 2, 7 kali lah sebagai syarat 7 kali tu. Ni kalau kita ambil bok sekali, kita kata 7 dah, 7 biji. Itu 7 biji tapi sekali lontar. Dia kena bok sekali. Kalau mari 7 pun kita bok sekali, dikira sekali. Lagi banyak biji anak batu nak kena kutip. Pasal dikira sebagai sekali jua, tak kira banyak kali. Walaupun 2 biji sekali jalan, bok. Pegang-pegang 2, nampak 2 lagi. 2 dah. Tetap dikira 1. Boleh jadi kita ambil, pegang tak perasaan 2 biji, piok lepas. Atau 2 tangan lepas ni 2 piok, dikira sekali ya. Tu. Dikira sekali. Dan bahawa dikosakkan marma, iaitu tempat melontar adalah ia keliling. Tanda sekira-kira 3 hasta pada tiap-tiap pihak, melainkan jamrah aqabah hanya satu pihak jua. Baik, yang disebutkan ni makna hak dia tiang dia apa tempat nak lontar tu. Kalau jamrah aqabah tu dia sebahagian je, satu bahagian. Mana kalau hak lain tu dia keliling satu pusingan tubuh lah. Sebut melainkan tiap-tiap pihak melainkan jamrah aqabah hanya satu pihak jua. Adapun tanda itu bukan tempat pelontar, maka jika dilontarkan dia tiada memadai, melainkan jika jatuh pada marma. Marma tu hak tempat nak lontar, tempat nak batu pergi situ. Dan bahawa jatuh batu melontar pada marma dengan yakin dan sunat membasuh batu pelontar jika syak akan sucinya. Dan diambil batu pelontar beberapa hari tasyrik itu pada Wadi Mahsar disebut tadi, atau pada Mina. Dan batu pelontar jamrah aqabah hari nahar diambil pada Muzdalifah, dan takbir pada tiap-tiap kali lontar seperti terdahulu sebutnya, bismillahi Allahu akbar setiap kali lepas lontar. Sekaliannya dan sunat bahawa ada ia kadar besar kacang paul, dan makruh melontar dengan batu yang besar. Batu besar makruh. Besar ni. Besar ni pun berat pula, lepas pula. Tak kena tu. Kena orang pula naik orang. Kalau batu kecil-kecil kacang tu, lepas tu kena, kalau kena orang tu masih lagi taklah teruk sangat. Kan bila kena orang tu maka kita tahulah tak kena. Satu dah cukup dah. Jadi kena hati-hati lah. Itu. Baik. Jadi ada sikit lagi tu perkiraan nafas awal nafasani. Kita akan sambung insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah untuk fasal yang seterusnya pada menyatakan tawaf wida. Jadi sekadar itu untuk perbincangan kita malam ini dalam kitab Matla'ul Badrain, dalam 3 wajib yang disebutkan mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, dan juga melontar 4 lah, melontar jamrah aqabah, kemudian melontar ketiga jamrah. Itu. Jadi cuma melontar ni, syarat melontar ni kita akan sambung sikit lagi, dan termasuk dalam perbincangan nafar awal dan nafas sani, meninggalkan Mina yang awal dan meninggalkan yang kedua.
Baik, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.